Okey, inilah yang saya maksudkan. Level gear tu pandai loose. So kalau korang tengok saya punya kereta ni, kalau saya masukkan ke bahagian sekarang ni dia N. So sekarang saya cuba masukkan ke D. Okay, D. Memang sekarang ni dia masuk gear lah. Tapi kalau korang tengok, dia ada free. Kalau kereta yang normal, dia ni tidak seperti beginilah. Dia ada mungkin sedikit saja. Kalau yang normal pun mungkin dalam sekitar berapa mm beginilah. Tapi yang ini ada free. Dan kalau korang tolak tarik kan, dia terasa macam lembut, macam ada sesuatu yang tidak smooth lah. Okay, kalau saya tolak ke N, dia negatif di situ. Maksudnya dia tidak engage gear tu ke N. So saya kena tekan yang ini depan ni, baru dia boleh pergi N. Tengok nampak kan N. So di situ dia tidak smooth. So ini menunjukkan tanda-tanda apa ni orang panggil, di dalam tu, di hujung kabel di level gear tu ada satu bush. So mungkin bush itu telah pun apa ni longgar ataupun pecah. Okey, ramai sebenarnya rakan-rakan di dalam grup tu mereka mengalami macam ni lah. So ni sebenarnya masalah yang agak normal. Biasalah kalau macam kereta sini sudah pun bergerak dalam 169,000 km. So tidak hairan lah kan, kita pakai hari-hari memang beginilah. So hari ni saya cuba hantar ke bengkel dan saya cuba buat sedikit video di sana lah. InsyaAllah kalau dapat nanti saya akan tunjukkan pada korang apa yang saya maksudkan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Vlog dalam segmen tips auto. Lama saya tidak buat segmen tips auto ni. So kebetulan pada kali ini Isuzu D-Max saya mengalami sedikit masalah, iaitu level gear. Okay, level gear tu dia pandai free, pandai miss. Kadang-kadang kalau korang masuk daripada D ke N, dia tidak pandai engage. So apa yang saya dapat maklum, masalahnya berpunca daripada bush. Kemungkinan bush di bawah gear knob tu ada satu kabel yang bersambung dengan satu bush untuk korang bergerakkan gear tu ke depan ke belakang. So saya carilah part tu, dapat di kedai kedai part di luar. Alhamdulillah, semoga part itu sesuai dengan Isuzu D-Max saya. Sebab berdasarkan daripada feedback daripada grup-grup lain kan di dalam Facebook, mereka pun mengalami masalah yang sama. So saya punya tu macam tu juga, hampir ke arah itu, tapi belum lagi free lah, free terus, tapi dia sudah macam ada punca dia tu macam sudah hampir ke arah itu. So apabila saya pergi ke kedai part, saya jumpa ini. Ni dia warna biru 2 biji. Ini dah boost dia tu guys. So saya hantar di service center. Sebab hari ni kebetulan cuti pula. Cuti sempena PRU. Jadi kebetulan service center di Ramanis, di Kelansanan ni, service center Universal Motor ni dia buka. So saya beli barang ni di luar, kecil je ni. So saya hantar tempat Dorang punya part di sini ada, tapi dia jual satu set dengan kabel. So agak tidak berbaloi sebenarnya kalau kita ganti dengan kabel. Sebab kalau kabel tu putus, okey lah kan. Tapi yang ini saya punya ni, kemungkinan besar ini bus ni. Okay, ini saja yang pecah ni. Pecah tu pun longgar. So tidak berbaloi kalau kita ganti kabel satu set kan, melainkan kabel tu putus. So apa-apa nanti saya akan kemas kini. Okay, terkini lah mengenai gear knob saya ni. So nanti saya akan tunjukkan pada korang. So apa yang saya maksudkan itu, gear knob tu inilah dia. Ni dia pandai free guys. Pandai free dalam ni. So bush tu dalam sini. So nanti saya akan tunjukkan lah. Mungkin saya tunjukkan image ke macam mana kalau dapat lah kan. Alright, inilah dia Universal Motor. So di Kelansanan ni sebenarnya saya kali pertama datang ni. Inilah dia service center dia. Kalau selalu saya service center di Fokloi. Mana mau masuk sini kan. So kita coba register dulu. Okey, itu dah pun selesai register tadi di counter ni, pusat servis. So apa yang best sebenarnya di Universal Motor ni guys, di Kelansanan ni, ini first time sebenarnya saya datang sini. Korang akan dapat kupon. Best juga kan. Korang akan dapat satu kupon
untuk minum di cafe dia nih. Ya, di sini di cafe nih. So best juga lah, sambil korang tunggu korang punya kereta di servis, dibaiki dan sebagainya, korang ada dapat satu kupon percuma untuk minum. So berbaloi juga lah kan. Ini dia sudah sampai saya punya minuman Melo Ice. Oke mas ya. So inilah bestnya di sini nih, first time sebenarnya. So kalau kepada mungkin yang belum pernah datang sini, servis di Universal Motor Kelansanan nih, so korang boleh datang sini lah. Ini dia minuman sejuk Melo Ice guys. So lepasnya saya akan coba masuk ke dalam workshop tuh. Okay. Saya sudah minta kebenaran dengan orang tadi untuk buat sedikit konten lah. Harap-harap tidak besar lah masalah dia tuh. Risau juga sebenarnya kalau masalah besar kan, sadai kita di tengah jalan, esok mau balik lagi pilihan raya, aduh. So apa-apa nanti saya akan cuma sini, kita minum dulu. Alright, sudah dibuka cover dia. Sekarang ni kita tengok betul ke tidak dia punya masalah bush. Okay, so ada 2 orang sini yang handle saya punya kereta ni. Okay, harap-harap dia punya masalah bush dia lah, jangan lain-lain macam lagi. Okay, tu bush dia. So dorang telah cek, kita tengok macam mana keputusan dia. Okay, untuk orang yang pakai model begini nih, mungkin korang akan menghadapi masalah yang sama di masa akan datang. Okay, kamu tunggu saja kamu punya giliran. So kalau kereta saya ini sudah lebih kurang mau masuk 9 tahun. Okay, kilometer dekat 170,000 kilometer. So rasanya semua orang akan menghadapi masalah yang sama lah. Tapi jangan risaulah, sebenarnya masalah ni kecil aja sebenarnya. Dia apa ni, masalah yang kebiasaan yang akan berlaku, itu bush dia akan pecah. Biasalah kan, benda mechanical dia akan pecah. Kalau korang gerak hari-hari dia akan pecah. So nanti saya akan tunjukkan dia punya masalah tu. Dia pandai macam pandai miss. Dia tidak smooth lah. Ketara yang paling ketara sebenarnya kalau daripada D pergi N. So di paparan pada skrin tu dia akan nampak negatif, dia tidak engage tu gear. So kita akan tengok. So kalau korang mungkin mau hantar di sini Universal Kelansanan. Okay, saya di Universal Kelansanan ni. So inilah, harap-harap di sini dorang biasa juga jumpa benda ni. Itu gak pecah ke tu? Ya, pecah. Ya betul guys, dia punya bush sudah pecah. Nasib baik tidak terlepas kabel dia, kalau tidak tersadai saya di tengah jalan. So inilah dia di sebelah kiri. Okey, dia punya lokasi busnya sebelah kiri, sebelah penumpang depan. So kalau orang ada masalah ni, jangan risau. Jumpa chip. Jumpa ini chip dia, ini chip besar dia. Di mana di Universal Kelansanan. Okey. Sebenarnya memang saya first time datang sini nih. Masa dari daftar pun saya tersesat tembus sana sampai di showroom punya, jumpa tu Sumandak sana. Ni 24 hour. So inilah dia. Jangan kamu risau lah. Jangan pula kamu pergi datang ganti kabel. Kalau ganti kabel memang mau pitam harga dia guys. Dia punya harga kabel tu, kalau harga service center korang paham-paham dalam 600 lebih, belum masuk upah pasang. So tidak berbalik lah sebenarnya kalau korang ganti kabel. Sebab kalau putus kabel korang tu agak berbalik lah kamu ganti kan. Tapi ni sebenarnya masalah kecil. Okay, yang selalu kereta otomatik sebenarnya semua kereta otomatik akan mengalami masalah yang sama. Sebab saya dengar tadi ada rakan-rakan yang apa ni, model kereta lain pun macam Myvi, Vigo, dia juga menggunakan bus seperti inilah. So inilah dia masalah kecil sebenarnya. Jadi kira tidak juga pitam lah dia punya harga. Kalau upah ni pun sekitar 60-70 lah mungkin. Okey lah, masih okey daripada korang bayar 700 kan. Kira okey lah untuk kos kali ni. Alright, untuk bus ni ada 2. Okey, yang satu di atas, satu di bawah enjin, di bawah bagian bawah. So yang selalu untuk model V-Cross yang apa ni, second generation ni, yang masalah ni sebelah atas. Okey, bawah tu jarang lah. So ada 2 biji bus tu, tapi kita spare lah. Okey, yang di bawah tu orang cakap masih okey. So lega lah sebenarnya dengar dia punya penerangan. So yang ini confirm sudah okey, tinggal dorang pasang balik dan pasang semua settle, nanti dorang akan cuba balik. So itulah dia. Kalau model lama tu dia cakap di sebelah bawah yang selalu rosak. Tapi kesimpulannya kamu kena ready lah kan. Lepas ni kalau korang nampak video ni, korang standby lah beli bus tu, simpan banyak-banyak dalam kereta. Haha, dah jual mahal lah. Yang ini saya beli RM18, tapi dorang cakap ada di kedai lain RM13.
So ikut nasib lah. Tapi okey lah tu, setakat RM20 ke bawah tu berbaloi daripada korang ganti kabel 700 kan. Macam-macam tu sebenarnya 700 korang boleh buat di luar. Apa ni, boleh isi minyak tu entah berapa kali kalau korang isi 700 tu. So inilah dia pengalaman pertama untuk masalah bush bagian automatic gear ni. So lepas ni korang mungkin boleh kongsi video ni pada korang punya rakan-rakan di luar sana. Tidak kisahlah guna Isuzu D-Max ke apa model pun sebenarnya sama saja masalahnya ni. Ini dia. Inilah dia di bahagian bawah ni, dia punya cover apa ni, bush dia tu. Itu dia. Kabel ni. So ni dia proses pasang semula. Okey, kita cek di bahagian bawah punya bush. Okey, untuk orang punya makluman juga lah kan. Sama-sama kita tahu macam mana keadaan bush di bawah tu. Sebab di bawah ni pun dia cakap ada bush juga. Tapi yang saya punya ni masih okey. Tapi kita cuba tengok lah. Mana tahu satu hari nanti ada masalah kan. Dia cakap boleh bikin sendiri. Jadi kita cek bush dia sebelah mana. Ini dia. Ini yang akan power ini. So inilah dia boost ya guys. Kalau orang punya sebelah bawah nih untuk model V-Cross ini generasi kedua, kalau boost dia pecah nih, ini akan keluar. So boost yang tadi itu korang masukkan balik, masukkan keluar ini. So itulah dia untuk makluman korang. Lain kali kalau orang ada masalah, inilah dia. Ini kabel ya. Kabel nih sekitar 600 lebih kalau orang mau ganti. So itulah dia. Sedikit info, oke? Manalah tahu korang punya Isuzu D-Max macam ni kan, ada masalah bush dia nanti, korang boleh ganti sendirilah. So ada dua bush, yang di atas masih sudah ganti, yang di bawah masih oke. Tapi saya spare lah tu yang bush kedua tu untuk simpanan. Mana tahu nanti tiba-tiba akan datang dia punya bush rosak, senang ganti sendiri. So inilah dia, selepas ditukar bush gear tu guys, apabila korang masuk ke D, masuk balik ke N, smooth. Okey, kalau pada paparan meter tu pun tidak ada lagi negatif lah, dia tidak lagi macam tadi tu, dia tidak engage. So untuk masuk ke R pun sebenarnya senang. Masuk P okey, masuk balik ke D okey, tidak macam tadi dia macam lembut macam keras. Okey, so itulah dia sedikit info tips auto untuk korang pada kali ini untuk Isuzu D-Max V-Cross. Saya ingat untuk semualah, semua kenderaan yang menggunakan sistem automatic gear. So pada korang yang menggunakan sistem automatic gear, jangan risaulah. Inilah sedikit masalah sebenarnya yang akan berlaku di masa akan datang. Sampai jumpa lagi untuk konten akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, bye.